Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua pelajar dan pensyarah di kursus Arabic Communication 1 Section 9 yang berada di Universiti Tun Musin Malaysia pada hari ini. Kami merupakan kumpulan 2 yang akan menerangkan serba sedikit mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu masakan Arab yang terkenal di negara Arab. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, suka saya untuk menerangkan atau memperkenalkan ahli kumpulan 2. Yang pertama, memperkenalkan saudara Muhammad Zain bin Zailan. Seterusnya, Muhammad Luqman Hakim bin Omar. Seterusnya, ahli kumpulan 2 juga terdiri daripada saudara Muhammad Adam bin Nordin, Muhammad Naufal Syahmi bin Muhammad Syahran. Kumpulan kami juga terdiri daripada 2 orang pelajar wanita atau perempuan yang terdiri daripada saudari Aina Haji Rabita Amiruddin dan saya Puteri Khairunisa binti Mat Lazim. Tak kenal maka tak cinta. Eloklah jika saya memperkenalkan iaitu sedikit definisi tentang pengenalan masakan dan makanan di negara Arab. Seterusnya, saya akan teruskan dengan pengenalan masakan Arab. Apa yang dikatakan dengan masakan Arab ini? Masakan Arab dapat ditarifkan sebagai pelbagai masakan serantau di dunia Arab yang menjangkau dari Maghribi dan Tunisia ke Yaman dan Somalia dan menggabungkan Levant, Mesir dan yang lain-lain. Jadi di sini bermakna kata apa? Bermakna yang masakan Arab ini adalah gabungan daripada negara-negara Arab, tidak kira daripada benua Arab, tidak kira daripada Arab Timur, Tengah dan sebagainya lah. Seterusnya, ia juga dipengaruhi ke suatu tahap oleh masakan Turki, Afghanistan, Iran, India, Baba dan budaya-budaya lain. Rantau itu sebelum Arabisasi kebudayaan dibawa oleh orang Arab mengikut silsilah suatu penaklukan Arab Islam terdahulu. Ini bermakna kata apa? Ini bermakna bahawa masakan Arab juga dipengaruhi oleh budaya seperti Turki, Afghanistan, Iran dan lain-lain tadi, disebabkan oleh pengaruh kedatangan pedagang dan sebagainya. Seterusnya, terdahulunya orang Arab dari semenanjung Arab banyak bergantung dengan diet kurma, gandum, barli, nasi dan daging dengan sedikit kepelbagaian dengan pendekatan pada yogurt seperti labna, yogurt tanpa lemak, mentega. Hal ini dapat membuktikan bahawa orang Arab ini amatlah menjaga pemakanan mereka dan amat mengamalkan makanan yang terdiri daripada rempah dan ratus. Saya akan teruskan lagi dengan pengenalan masakan Arab yang seterusnya, iaitu ada satu pendekatan kuat pada bahan-bahan berikut dalam masakan Arab iaitu daging kambing dan ayam banyak sekali digunakan. Ini bermakna bahawa orang Arab ini amat mementingkan makanan mereka yang terdiri daripada karbohidrat seperti ayam dan daging. Kerana apa? Kerana sumber-sumber ini dapat memberikan mereka tenaga yang boleh membuatkan mereka kenyang dan ambil masa yang lebih lama untuk mereka makan atau menjamu selera kepada menu yang seterusnya atau menu yang lain. Kemudian, orang Arab ini juga amat mementingkan makanan-makanan sunnah seperti kambing, kurma, susu, madu dan sebagainya. Dalam penghasilan tugasan kami ini, kami ingin membentangkan antara masakan dari kebudayaan negara Arab. Oleh itu, terdapat beberapa perkara yang akan kami bawa, yang akan kami sentuh dalam penghasilan tugasan ini bagi mencapai objektif kami. Saksikan untuk penerangan yang seterusnya oleh ahli-ahli kumpulan saya yang lain. Seterusnya, apabila pengenalan selesai, saya akan terangkan pula tentang serba sedikit
sejarah masakan di negara Arab. Baiklah, bila kita kata mengenai sejarah, kita akan ceritakan bahawa masakan Arab ini yang terdahulunya orang Arab semenanjung Arab banyak bergantung dengan daya kurma, gandum, barley dan nasi, daging dengan sedikit kepelbagaian dengan penekanan pada yogurt seperti labna. Hal ini dapat membuktikan bahawa mereka ini mengamalkan pemakanan seperti ini sejak daripada dahulu lagi. Seterusnya, apabila kaum Semitik asli mula mengembara dan mengembara, sama juga dengan cita rasa dan ramuan yang digemari mereka mula dipelbagaikan, mula wujud variasi dalam cita rasa mereka untuk menu-menu mereka yang lain. Yang saja daripada saya mengenai masakan Arab, iaitu pengenalan dan sejarah mengenainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, ismi Aina Hazira. Hari ini saya nak berkongsi tentang antara masakan Arab yang terkenal. Antara masakan di negara Arab ialah yang pertama, hummus, iaitu hummus. Yang kedua, baklava, iaitu baklava. Yang ketiga, kabsah, iaitu kabsah. Yang keempat, kebab, yang bermaksud kebab. Dan yang kelima, labnatun, iaitu labnah. Yang keenam, shawarma, iaitu shawarma. Yang ketujuh, qahwatun arabiyyatun, yang bermaksud kopi Arab. Seterusnya, kunafa, iaitu kunafa. Seterusnya, sadiq, iaitu sadiq. Dan yang terakhir, falafel, iaitu falafel. Seterusnya, jom kita tahu masakan Arab ini terkenal di mana. Hummus terkenal di Mesir dan Lebanon. Baklava pula terkenal di Turki, manakala kabsah terkenal di Arab Saudi. Selain itu, kebab pula terkenal di Iran. Labnah terkenal di Timur Tengah atau Asia Tengah. Manakala shawarma pula terkenal di Jerusalem. Kopi Arab iaitu qahwatun arabiyyatun terkenal di Arab Saudi. Kunafa terkenal di Timur Tengah. Manakala sadiq terkenal di Syam ataupun Syria. Dan falafel terkenal di Timur Tengah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Luqman Hakim bin Umar. Ismi masyhur Luqman wa Hakim. Ana min Sabah. Berikut merupakan cara penyediaan bagi masakan Arab. Bagi masakan Arab yang pertama iaitu hummus, iaitu bahan-bahannya ialah 2 sudu kacang Arab atau chickpeas, 1/3 sudu biji wijen, 1/4 cawan jus lemon, 1 sudu minyak zaitun, 2 bawang putih dihancurkan, secubit garam. Cara-cara penyediaan bagi hummus iaitu selain membeli hummus dalam kemasan, membuat hummus sendiri cukup mudah. Anda perlu waktu sekitar 10 minit dan alat seperti food processor. Resepi hummus cukup mudah dibuat, hanya dengan mencampurkan seluruh bahan diberikan ke dalam sebuah processor atau pengisar. Kemudian hancurkan hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan. Hummus boleh dinikmati bersama sandwich atau makanan lainnya. Terusnya yaitu baklava. Antara bahan-bahan bagi membuat baklava ialah 2 cawan walnut, tambah pistachio, tambah almond dipisar medium fine, terus separuh halus, 8 sudu besar gula pasir, 1/2 cawan air bunga mawar atau essence rose, 1 paket filo pastry dan 250 gram mentega yang dicairkan
Margarine juga boleh digunakan sebagai minyak masak atau minyak zaitun. Berikut merupakan cara-cara penyediaan bagi baklava. Sapukan mentega pada loyang. Letakkan satu atau sehelai lapisan filo ke atas loyang. Kemudian sapukan filo satu dengan mentega yang dicairkan. Kemudian lapiskan lagi filo pastry yang kedua ke atas lapisan filo pertama. Telah siap disapu mentega tadi. Ulang langkah ini sampai lebih kurang 18 hingga 20 helai. Tuangkan adunan kacang di atas filo pastry yang telah hampir 20 helai disapu mentega. Ratakan adunan kacang. Ulang balik langkah melapis filo pastry. Potong baklava dan bakar 180 celcius kurang 30 hingga 40 minit. Berikut merupakan bahan-bahan bagi penyediaan resepi kapsa, iaitu antaranya bahan-bahannya ialah 1 kg beras basmati, bakso dan tos, 1 ekor ayam dipotong 8, 3 bawang besar dadu dipotong dadu, 3 biji tomato dipotong dadu, 1 sudu besar tomato puri, 75 gram halia berkisar 1/2 sudu kecil bunga cengkih, 2 biji lemon, 6 keping kayu manis, 7 kuntung buah pelaga, 1/2 sudu kecil black pepper, 2 helai bay leaf, 1/2 sudu kecil buharat arabic powder 5 pieces. Boleh gunakan garam masala, 75 gram unsalted butter dan 2 liter air panas. Berikut merupakan cara penyediaan bagi kapsa, iaitu masukkan buah pelaga, bunga cengkih, daun bay, lada hitam dan ayam ke dalam air mendidih. Masukkan garam dan Maggi cube secukup rasa. Apabila ayam separuh masak, keluarkan dari periuk dan simpan air rebusan. Menggunakan periuk yang sama, masukkan minyak atau mentega. Tumis bawang besar, halia dan tomato hingga lembut. Masukkan tomato paste dan rempah buharat dan masak lagi sehingga naik bau. Masukkan beras yang telah dibasuh dan ditos. Kacau rata sehingga rempah mesra dan meresap pada beras. Tuangkan stok rebusan, pindahkan ke dalam rice cooker dan masak sekejap. Masukkan ayam dan susun di atas nasi dan tutup periuk. Terus masak sehingga nasi masak. Keluarkan ayam dan kacau nasi secara perlahan-lahan untuk mengelakkan nasi patah. Sedia untuk dihidang. Berikut merupakan bahan-bahan dalam penyediaan resepi masakan Arab yang seterusnya, iaitu kebab. Antara bahan-bahannya ialah 1 sudu besar minyak wijan, 2 sudu besar sos tiram, 3 sudu besar air, 2 sudu kecil madu, 2 ulas bawang putih, 2 sudu besar biji wijan, 2 sudu kecil empingan cili, 0.5 sudu kecil kecap pekat manis, 250 gram dada ayam, 250 gram paha ayam, 2 ulas bawang putih, 2 lada benggala, 200 gram tomato cherry, 100 gram cendawan dan 200 gram brokoli. Cara-cara penyediaan bagi kebab iaitu: mula-mula sediakan mangkuk, kemudian gaulkan sos tiram bersama madu, bawang putih yang telah ditumbuk, biji-bijian yang dibakar, empingan cili, kicap pekat manis dan juga air. Masukkan potongan ayam ke dalam mangkuk adunan serta gaulkan sehingga sebati. Kemudian tutup buat sementara dan peram selama 30 minit untuk rasa ayam yang sedap. Untuk menyediakan kebab, rendamkan lidi sate di dalam air sejuk selama 20 minit. Apabila ayam sudah diperam, cucukkan potongan ayam dan sayur secara selang-seli pada lidi sate. Kemudian ambil pemanggang dan sapukan wijan ke atasnya dan bakar kebab selama 3 minit. Untuk bahagian depan dan belakang, rinskan air daripada perapan ayam ke atas kebab. Angkat kebab tersebut apabila ayam dan juga sayur menjadi lembut dan masak. Nikmatinya dengan begitu sahaja atau dengan sedikit nasi. Seterusnya bagi masakan Arab, iaitu labna.
Antara bahan-bahannya ialah 500 gram ataupun 17 ounce yogurt lemak penuh atau yogurt soya, 1/2 sudu teh garam, perisa atau rempah, ketumbar hancur atau biji jintan, kulit sitrus, cili kering secubit, ramuan segar cincang halus, pasta vanila, buah kering cincang. Cara-cara penyediaan bagi labna iaitu kami memasukkan yogurt Yunani dan garam ke dalam gelas. Kami bercampur selama 15 saat, lajunya adalah 3. Kami menyebarkan campuran ke kain membuat keju atau kain kasa besar dan mengikat sudut. Kami melewati spatula sehingga atir tergantung di dalam gelas dan tanpa pintu bilah. Kami membiarkan rehat antara 10 dan 12 jam di dalam peti sejuk. Setelah sekian lama, kami memasukkan labna ke dalam mangkuk hidangan dan perasakan dengan zaitun, paprika dan oregano. Hidangkan disertai dengan zaitun hitam dan segitiga jagung dan kekacang. Seterusnya bagi masakan Arab iaitu shawarma. Antara bahan-bahannya ialah 2 sudu besar jus lemon segar, 1 sudu kecil serbuk kari, 2 sudu teh minyak zaitun extra virgin, 3/4 sudu teh garam, 1/2 sudu teh jintan putih, 3 ulas bawang putih yang dicincang jalur, 1 dada ayam tanpa tulang potong 16 iaitu sama dengan 3 inci. Bahan untuk membuat sos pula iaitu 1/2 cawan plain yogurt, 2% Yunani kurang lemak seperti veg, 2 sudu besar tahini, 2 sudu kecil jus lemon segar, 1/4 sudu teh garam, 1 ulas bawang putih dicincang. Seterusnya bagi penyediaan shawarma. Yang pertama adalah panaskan grill untuk haba kesederhanaan tinggi. Untuk menyediakan ayam, menggabungkan pertama 6 bahan-bahan di dalam mangkuk sederhana. Masukkan ayam ke dalam mangkuk dan gaul sehingga sebati. Biarkan pada suhu bilik selama 20 minit. Untuk menyediakan sos, menggabungkan yogurt dan 4 bahan-bahan akan datang melalui 1 ulas bawang putih, kacau dengan pukul. Thread 2 jalur ayam ke setiap lapan samaan dengan 12 inci lidi. Kebab tempat dirak. Grill disalut dengan semburan masak. Grill 4 minit pada setiap sisi atau sehingga selesai. Pitas tempat di atas rak grill. Grill 1 minit pada setiap sisi atau sehingga ringan dibakar. Tempat 1 pita pada setiap 4 plat atas setiap hidangan dengan 1/4 cawan salad dan 2 keping tomato. Atas setiap hidangan dengan 4 keping ayam. Hujan renyai-renyai setiap hidangan dengan 2 sudu sos. Seterusnya iaitu qahwatun Arabiyah, iaitu kopi Arab. Antara bahan-bahan penyediaannya ialah 1 liter air, 5 sudu besar serbuk kopi Arabica, 4 sudu besar gula. Antara herba dan rempah iaitu 1/4 sudu kecil serbuk kayu manis, 1/4 sudu kecil buah telaga, 1 sudu kecil vanila. Cara penyediaan bagi qahwatul Arabiyah iaitu panaskan semua bahan dalam periuk sehingga terbentuk buih di atas. Tuangkan ke dalam cawan perlahan-lahan supaya rempah tidak bercampur. Hidangkan untuk 4 hidangan. Seterusnya, bagi masakan Arab iaitu kunafa. Antara bahan-bahan dalam penyediaan kunafa iaitu 500 gram dough kunafa, segera keju cheddar dengan secukupnya, 200 gram keju mozzarella, 250 gram keju krim, 1/2 tin susu pekat, 50 gram gula asing, 1 sudu besar esen vanila, 70 gram mentega, dan 1 biji telur kuning. Cara-cara penyediaan bagi kunafa iaitu untuk menghasilkan inti, gabungkan keju krim, susu, gula dan mentega dalam satu mangkuk besar. Pukul sehingga sebati. Masukkan kuning telur dan esen vanila, gaul sehingga rata. Sapukan sedikit mentega pada loyang dan juga dough kunafa. Taburkan separuh dough kunafa ke dalam loyang. Kemudian masukkan adunan krim keju.
Seterusnya, taburkan daun kunafa yang selebihnya sehingga menutupi adunan krim. Dan terakhir sekali, bakarkan kunafa selama 15 hingga 20 minit atau sehingga keperangan dan sedia untuk dihidang. Seterusnya, bagi masakan Arab iaitu salik. Antara bahan-bahan dalam penyediaan salik iaitu ayam, potong separuh memanjang 10 biji lada keseluruhan, 4 biji buah pelaga keseluruhan, 1 bawang kecil kupas, mentega yang telah dijelaskan di garam laut dicampur dengan lada kisar, cukup rasa, 2 cawan beras, 1 cawan beras Amerika dan 1 cawan beras Mesir, 2 cawan susu, 100 gram mentega, 1/2 sudu besar Ajinomoto itu adalah option, dan 2 sudu besar garam batu. Cara penyediaan bagi salik iaitu dengan memasak ayam. Yang pertama adalah masukkan ayam ke dalam periuk dan tutup dengan air mendidih. Masukkan biji lada, buah pelaga dan bawang besar yang telah dikupas. Tutup periuk dan masak dengan api besar selama 30 minit atau sehingga ayam masak. Seterusnya, keluarkan ayam dari air, jangan buang airnya, dan letak di atas loyang. Berus dengan mentega lembut dan taburkan garam batu dan lada yang baru dikisar. Keluarkan bawang dari air periuk dan buang. Seterusnya yaitu sejurus sebelum menghidangkan hidangan, masukkan ayam ke dalam ketuhar dan bakar sehingga ia menjadi garing dan sedia untuk dihidang. Bagi cara penyediaan salik iaitu dengan memasak nasi. Rendam beras dalam air sejuk selama 30 minit sebelum menggunakannya dalam besar ini. Setelah keluarkan ayam dan bawang dari air mendidih, lapis nasi dan masukkan ke dalam periuk. Tutup periuk dan masak nasi dengan api sederhana tinggi selama 30 menit. Kacau dari semasa ke semasa supaya nasi tidak melekat di dasar kuali. Selain itu, tambah air jika perlu. Nasi hendaklah sentiasa dalam sos seperti sup pekat. Selepas 30 minit, nasi hendaklah siap. Masukkan susu, 100 gram mentega Ajinomoto dan 2 sudu besar garam laut. Campurkan, buka tutup dan biarkan masak selama 10 minit lagi. Akhir sekali iaitu kini nasi telah pun siap dan ia harus mempunyai konsistensi tebal berkrim. Bagi hidangan Arab yang terakhir dari kumpulan kami iaitu falafel. Antara bahan-bahan dalam memasak falafel iaitu 250 gram kacang kuda rendam semalaman, 1 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil lada hitam, 1 sudu kecil serbuk paprika, 1 sudu kecil serbuk cili, 1 sudu serbuk atau biji dan manis, 1/2 cawan minyak zaitun atau minyak jagung, 1 sudu kecil soda berkarbonat, 1 pokok daun bawang diiris, 1/2 cawan tepung beras, dan 1 sudu besar tepung gandum. Cara-cara penyediaan bagi falafel adalah masukkan kacang ke dalam pengisar dan masukkan ke semua bahan sekali kecuali tepung. Kisar hingga hancur. Guna minyak sebagai pelincir untuk mengisar. Seterusnya iaitu masukkan dalam mangkuk dan campurkan tepung dan soda bikarbonat serta hirisan daun bawang. Tutup mangkuk dengan tuala bersih atau pembungkus plastik. Masukkan dalam peti ais selama 2 jam. Sudukan adunan tadi dan gumpal. Kemudian goreng dalam minyak atau menggunakan air fryer dan sedia untuk dihidang. Itu saja daripada kumpulan kami dalam penyediaan bahan dan cara memasak bagi makanan Arab. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Zain bin Zailan, nombor SIM DB 200045.
Beradanya saya di sini adalah untuk berkongsi tentang cadangan penyediaan hidangan masakan Arab mengikut waktu-waktu yang sesuai. Terdapat beberapa makanan Arab yang antaranya ialah hummus, baklava, kapsyah, kebab, labnah, falafel, salib, kunafa, kopi Arab serta shawarma. Hummus sesuai dihidangkan ketika waktu sarapan. Kapsyah pula sesuai dihidangkan ketika waktu makan tengah hari, dan baklava sesuai dihidangkan ketika waktu minum petang. Kebab pula sesuai dihidangkan ketika sarapan, minum petang dan makan malam. Labnah pula sesuai dihidangkan ketika sarapan, dan shawarma sesuai dihidangkan waktu makan malam kerana portionnya yang sedikit serta mengenyangkan. Kopi Arab pula sesuai untuk minum ketika selepas makan tengah hari. Kunafa sesuai dihidangkan ketika minum petang. Salib sesuai dihidangkan ketika makan tengah hari, dan falafel sesuai dihidangkan waktu sarapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam bin Nordin, nombor metrik DB200052. Manfaat hidangan masakan Arab. Antara masakan-masakan di negara Arab seperti hummus, baklava, kamsah, kebab, labnah, shawarma, kopi Arab, kunafa, salib, falafel. Seterusnya, saya akan memberitahu manfaat dan kebaikan masakan Arab. Hummus, kandungannya seperti minyak zaitun, tahini, cipia, kacang Arab. Manfaat dalam hummus ialah mengelakkan masalah randangan, baik untuk pencernaan, meredakan anemia. Seterusnya, baklava, kandungannya ialah madu, kekacang, rempah ratus, dan manfaatnya ialah karbohidrat dan protein, vitamin dan mineral. Okey, seterusnya kamsah, kandungannya ialah nasi, daging ayam, daging kambing atau ayam ditambah dengan bumbu-bumbu dari pelbagai macam rempah seperti kayu manis, cengkeh, lemon kering, daun salam dan lada hitam. Sebahagian orang menambahkan beberapa roti dan filfil arumi. Manfaat ialah menambahkan enzim tumbuh yang bermanfaat sebagai antioksidan yang mengandung zat kekebalan tubuh, menambahkan aktif tubuh dengan bumbu rempahnya, memperlambatkan tanda-tanda penuaan. Seterusnya ialah kebab. Kandungannya ialah seperti daging lembu, kambing, bawang, sayur-sayuran, sos salad dan bawang goreng. Manfaatnya, jumlah protein haiwan yang tinggi, kira-kira 25% daripada jumlah keseluruhan. Lemak kira-kira 40 hingga 50%. Jumlah minimum karbohidrat adalah dari 1 sehingga 5% vitamin A, C, PP dan E. Unsur sirih, besi, magnesium, kalsium, fosforus dan zinc. Vitamin B dan vitamin D. Labnah, kandungan ialah yogurt, garam, rempah ratus. Manfaat ialah mengandungi jumlah protein dan lemak, ditambah makronutrien seperti natrium, kalsium dan vitamin A yang baik untuk tumbuh badan. Shawarma, daging rasa, roti pita, sayur-sayuran, perasa dan sos.
Daging yang termasuk dalam komposisi adalah sumber protein. Sayuran yang terkandung dalam syawarna menyediakan tubuh dengan serat, vitamin, mineral, lawas dan sol. Karbohidrat hidangan ini dengan serta-merta dapat memuaskan rasa lapar dan memberi rasa kenyang dalam jangka masa yang lama. Kopi Arab. Kandungan kofein, antioksidan, karbohidrat, aroma volatile dan mineral. Manfaatnya menjaga stamina tubuh badan, menjaga kesihatan mulut, mencegah kanser, mengurangkan risiko Parkinson, mencegah Alzheimer. Kunafa. Tepung, kandungannya tepung, kismis, kekacang, kayu manis dan mozzarella. Okey, manfaatnya menjaga kesihatan penghadaman, mengelakkan tekanan darah yang rendah. Kalau saling pula kandungannya ialah karbohidrat dan protein susu. Manfaat ialah memberikan tenaga karbohidrat, menambahkan enzim tubuh yang bermanfaat sebagai antioksidan yang mengani zat ketebalan tubuh, menambahkan aktif tubuh dengan bubur rempahnya, melambatkan tanda-tanda penuaan. Falafel, kandungannya ialah kalsium, magnesium, fosfor, potasium dan folat. Manfaat ialah menjaga berat badan, makanan tinggi serat dan protein dapat membantu menjaga berat badan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita sudah tiba ataupun sampai ke bahagian terakhir untuk pembintangan ini. Jadi saya akan menyatakan sedikit rumusan yang dapat diperolehi dalam melakukan pembintangan ini. Rumusan yang dapat diperolehi ialah walau apa pun masakan atau makanan yang kita ada, kita perlulah bersyukur kerana setiap nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai zat dan manfaat yang tersendiri. Di samping itu, sebagai individu yang cintakan hikmah, kita perlulah menghargai setiap keunikan dan hasil keluaran sesuatu produk dan barangan daripada negara luar, kerana dengan secara langsung dan secara tidak langsung kita akan pelajari dan ketahui setiap keunikan yang mereka ada. Kesimpulannya, kami berharap agar objektif daripada pelaksanaan program ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya sekaligus dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai budaya negara Arab. Jadi sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.